birahmatika ya arhamar rahimin. Aduh. Ibu panggil. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya bacakan satu ayat yang bermaksud, ya Muhammad, kau bagi tahu umatmu aku tidak ada kuasa untuk memberi kebaikan ataupun keburukan untuk diri aku sendiri, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya, Nabi tak ada power untuk mendatangkan kebaikan atau keburukan, mengelakkan keburukan untuk dirinya sendiri pun tidak ada, kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Illa masya Allah. Jadi di akhir zaman ni ramai orang Islam di sana sini mengaku ada power, ada kekuatan, ada kebolehan yang luar biasa. Nabi sendiri diperintah oleh Allah, inni la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku tak boleh datangkan kebaikan untuk diri aku ataupun keburukan, apatah lagi untuk orang lain. Yang kedua, Nabi tak tahu yang gaib. La kuntu a'lamul ghaiba lastaqsartu minal khairi wa ma masyanisu. Kalau aku tahu yang gaib, nescaya aku boleh buat banyak kebaikan dan tidak ada keburukan yang menimpa aku. Nabi tak tahu yang gaib. Takkanlah umatnya tahu yang gaib. Dan sekarang ini ramai di sana sini orang yang mengaku tahu yang gaib. Antara yang gaib ialah kedatangan Imam Mahdi, berlakunya hari kiamat, sehingga tergamak dirinya bakal dilantik oleh Allah sebagai Imam Mahdi. Jemaahnya disuruh percaya. Siapa yang tak percaya kena laknat Allah. Berkenaan Imam Mahdi ini, sepanjang yang saya tahu, sudah berpuluh-puluh orang mengaku jadi Imam Mahdi. Kalau di Indonesia pun sudah ramai. Tahun 45 menjelang kemerdekaan Indonesia, seorang tokoh agama yang dikenali dengan Kartowijoyo mengaku sebagai Imam Mahdi, dan beliau mendakwa ditugaskan oleh Allah menubuhkan Darul Islam, negara Islam.
Dan beliau mempunyai tentera yang ramai dan telah pun menguasai beberapa daerah di Pulau Jawa. Beliau mengaku kebal dan macam-macam dakwaan yang hebat-hebat. Tapi akhirnya apabila Soekarno kerahkan tentera elitnya yang dikenali dengan pasukan Silawangi, akhirnya Kartowijoyo tewas dan mati. Lalu ditembak. Sebelumnya pengikutnya kata Kartowijoyo kebal, tapi akhirnya mati tembak. Dan begitulah di seluruh negara Islam di Timur Tengah ke di sini ada saja orang mengaku Imam Mahdi. Arkom misalnya heboh. Sampai sekarang pengikut Arkom yang tegar percaya si Suhaimi adalah Mahdi Muntadhar, walaupun dah meninggal dunia di Kelang sekitar tahun 40-an. Mereka mendakwa yang mati, yang dimandikan, dikemukakan itu batang pisang. Tetapi tak ada orang yang mencabar. Mari kita gali kuburnya. Kalau kita gali kuburnya, insya-Allah Syekh Suhaimi memang sudah meninggal dunia. Dan dalam keadaan sekarang ini tuan-tuan, di Indonesia, kalau tuan-tuan tengok kat YouTube kempen bahawa Syekh Suhaimi adalah Mahdi, Imam Mahdi, masih begitu lantang. Dan di Malaysia pun tak kurang. Selain daripada Arkom, dalam tahun 70 ada seorang pelajar yang gagal dari Universiti Malaya menubuhkan satu kumpulan. Kumpulan ini juga mengaku sebagai kumpulan tentera Imam Mahdi. Pada tahun 74 mereka ramai-ramai letak jawatan, berkampung di satu kampung di Pasir Mas, iaitu Kampung Tal 7. Sampai sekarang Imam Mahdi tak muncul-muncul. Kumpulan ini bubar. Dan sekarang tuan-tuan, mereka yang mengikut silat Abjad, tapi mereka mendakwa tarekat Abjad. Mereka pun mengaku sebagai tentera Imam Mahdi. Setengahnya mereka mendakwa telah pun dikurniakan oleh Allah pedang Imam Mahdi. Di Ulu Kelang pun ada seorang syekh tarekat Naqsabandiyah telah meninggal dunia. Cakap terang-terang dengan saya, dia telah dilantik oleh Allah sebagai wali kutub dan diberi oleh Allah pedang Imam Mahdi. Tapi nasib baik umurnya tak panjang. Dan sekarang ini yang heboh, seorang syekh tarekat Naqsabandiyah, Khalidiyah, yang masih muda, umur 40-an, yang tinggal di kampung Jawa, Batu Lapan, Labu, Negeri Sembilan, juga mengaku sebagai Imam Mahdi. Beliau memberitahu pengikutnya akan dilantik oleh Allah sebagai Imam Mahdi pada hari Arafah. Dan itu mereka beratus-ratus jamaah duduk di Madinah selama 3 bulan untuk menunggu hari Arafah. Tapi hari Arafah berlalu tak jadi. Lalu Syekh ini kata,
ditukar tarikhnya pada 1 hari bulan Muharram. 1 hari bulan Muharram tidak juga berlaku, diganti pada 10 hari bulan Muharram, dan sampai sekarang tidak terlatih-latih lagi. Tadi pun ada seorang hamba Allah dari Kedah datang, pun bertanya tentang Imam Mahdi. Boleh tak kita percaya? Kan itulah saya bercakap tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi ini perkara yang baik, tak ada siapa yang tahu. Tak ada siapa yang tahu. Jadi kalau ada yang mendakwa, itu memang wajib ditolak. Berapa tahun dulu, lebih kurang 5-6 tahun dulu, di Yaman pun ada seorang yang bernama Muhammad Nasir. Dia mengaku Imam Mahdi. Sekarang ini di Pakistan, seorang tokoh yang bernama Muhammad Qasim bin Abdul Malik juga mengaku sebagai Imam Mahdi. Beliau membuktikan telah mimpi menemui Rasulullah sebanyak 500 kali, dan ramai pengikutnya di Malaysia. Antara pengikutnya ustaz-ustaz juga berjumpa pada saya, ajak saya supaya menyokong, ya, Muhammad Qasim ini adalah Imam Mahdi. Saya kata saya tolak 300%. Terperanjat dia orang, ya. Dia bagi bukti-bukti setebal Quran. Kata saya kalau 10 Quran pun tebalnya, saya tolak. Sebabnya satu, Imam Mahdi ini perkara gaib, tak ada siapa yang tahu. Jadi siapa yang mengaku dirinya itu Imam Mahdi, berarti dia tahu yang gaib, wajib kita tolak. Senang saya, tuan-tuan. Jangankan Imam Mahdi, ya, siapa-siapa yang sini, yang pandai qiraah, suaranya sedap, dia tahu tak bila dilantik oleh siapa-siapa, mana-mana masjid jadi imam, tahu tak? Untuk dilantik jawatan imam pun tak tahu. Betul tak? Ini Imam Mahdi satu jawatan yang hebat. Ini senang saja, ya. Imam Mahdi ini perkara gaib, tak ada siapa tahu. Siapa saja yang mendakwa atau kempen, tolak mentah-mentah. Saya kata saya tolak 300%. Terperanjat ustaz-ustaz. Kenapa ustaz? Perkara gaib siapa tahu? Saya kata saya dah umur 83, tarikh mati saya pun saya tak tahu. Dekat. Sedangkan tarikh kematian saya dekat lagi. Berkaitan dengan saya pun tak tahu. Ini Imam Mahdi. Saya cakap pada ustaz tu, ustaz tahu tak bila ustaz meninggal? Tak tahu kan? Macam itulah. Jadi kita serah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau Imam Mahdi ini lahir, insya-Allah orang beriman dia akan tahu, ya. Saya fikir perkara ini sudah jelaslah, ya. Jemaah saya selalu saya dah beritahu, ya. Tak ada siapa yang tahu perkara yang gaib. Kalau dalam kocik saya ada wang, tahu tak? Tonton tahu berapa jumlah? Tak tahu. Ini dalam kocik, cuma dihijab oleh kain yang nipis, kita pun tak tahu. Ini Imam Mahdi ni, beratus-ratus hijab. Jadi ini perkara pertama yang saya nak sebut dalam kuliah pada malam ini. Perkara yang kedua,
yang lebih penting lagi ialah apakah tujuan kita berzikir. Kita berzikir di rumah, kita bertawajuh ramai-ramai, tak cukup itu kita bersuluh. Apa tujuannya? Memanglah zikir supaya ingat Allah, tapi apa tujuan yang asasnya? Tujuan yang asas ialah untuk meningkatkan ilmu kita, terutamanya ilmu mengenal Allah. Kerana mengenal Allah itu ada dua cara. Yang pertama, secara sama'i, sim mim ain alif, sim mim ain ya, sama'i, sim mim ain alif, ma'i ain ya. Daripada sama' jadi sama'i. Sama' artinya mendengar. Sama'i menerusi pendengaran. Maksudnya pendengaran menerusi belajar ilmu tauhid. Ini mengenal Allah secara sama'i. Yang kedua, mengenal Allah secara zauqi. Zauqi artinya rasa. Rasa rohani dan rasa jasmani. Jadi kita berzikir ni, antara tujuan yang asas dari sudut ilmu ialah supaya kita dapat mengenal Allah daripada tingkat sama'i kepada zauqi. Ketika di tingkat sama'i kita dapat ilmu mengenal Allah. Bila meningkat kepada tingkat zauqi, maka kita dapat ma'rifatullah. Itulah tujuan kita dari sudut ilmu. Imam Ghazali kata, ma'rifatullahi wa sifatihi wa af'alihi la tuqsal bi ilmil kalam, badil kalam mani'an anha wa hijaban laha. Wa amma khusuluha bil mujahadah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Imam Ghazali kata, ma'rifatullah itu tak boleh tercapai, tak boleh dicapai oleh seseorang mukmin dengan cara belajar terus menerus ilmu tauhid. Maknanya mengenal Allah terus menerus secara sama'i, baca kitab-kitab tauhid banyak macam mana pun, lama macam mana pun, tak akan tercapai ma'rifatullah. Malahan kata Imam Ghazali, siapa yang mahukan ma'rifatullah, dia terus belajar ilmu tauhid, maka usaha dia belajar ilmu tauhid itu boleh menghalang dan menjadi hijab untuk tercapainya ma'rifatullah. Adapun untuk mendapatkan ma'rifatullah itu menerusin mujahadah.
Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka-mereka yang melakukan mujahadah untuk mengenal aku, nescaya aku akan hidayahkan jalan-jalan mengenal diriku itu. Jadi kita berfikir ni tuan-tuan, amalan yang kita gunakan ketika kita mujahadah untuk mendapat ma'rifatullah, Allah akan limpahkan terus ke dalam hati kita. Sebab itu Imam Ghazali yang sudah menjadi pakar ulama, pakar di bidang tauhid, beliau belajar ilmu tasawuf dan berzikir terus menerus seperti yang kita lakukan. Kata Imam Ghazali, antara lainnya, hendaklah seseorang itu bersuci, berwuduk, duduk di satu tempat yang sunyi, memadai dengan sembahyang fardu 5 waktu dan sunat rawatib qabliyah ba'diyah sahaja. Selain itu, hendaklah dihabiskan masanya duduk menghadap kiblat, menyebut Allah, 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 Allah terus menerus dalam masa yang lama dan bersungguh-sungguh. Dan ini dilakukan oleh Imam Ghazali, ya. Imam Syafi'i pun ada menyebutkan perkara yang sama. Kata Imam Syafi'i, man arada an yaftahallahu qalbahu wa yarzuqhu al-ilma fa'alaihi bil khilwati wa taqlilil aqli wa tadnibi syubhat wa ba'dil ulama alladzina laysa lahum insafun wala adabun. Siapa-siapa yang mau hijab hatinya dibukakan oleh Allah, lalu Allah kurniakan kepadanya ilmu, yaitu makrifat, wajiblah di atasnya berkhalwat, bersuluk untuk zikir, dan wajiblah ia menyedikitkan makan. Kita suluk banyak makan, ya. Yang Imam Syafi'i nasihat, masa suluk sikit makan, dan jangan bercakap, jauhkan diri daripada orang-orang yang jahil. Sama saja. Berarti Imam Syafi'i juga berzikir, bersuluk, sehingga dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Inilah tujuan kita, ya, berzikir, ya. Berzikir itu artinya kita mau mengenal Allah secara zauqi, secara rasa. Ada tak orang yang dapat mengenal Allah menerusi rasa rohani dan jasmani, ya? Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bang sebentar.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar, Allahu nazzala ahsana hadisi kitaban mutasyabihan masaniyah taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fala lahu min had. Allah menurunkan sebaik-baik ucapan, yaitu sebuah Quran yang ayat-ayatnya kadang-kadang mutasyabihat dan kadang-kadang berulang-ulang, menggeletar seluruh anggota orang yang hatinya takut kepada kebesaran Allah ketika mendengar mana-mana ayat Quran yang menyebut nama-nama keagungan Allah. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian Allah tukarkan daripada hati takut kepada hati jadi tenang, daripada seluruh anggota menggeletar juga jadi stable ketika mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Itulah hidayat Allah yang Allah akan limpahkan hidayah itu kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi ayat ini Allah ceritakan kesan orang yang berzikir secara zauqi, takut, menggeletar, lalu tenang dan stable kehidupannya. Ini kesan daripada zikir. Kita lalui zikir tahlil, la ilaha illallah, zikir nabi isbat, la ilaha illallah. Kita lalui ukuk qalbi, kita lalui muraqabah akhadiyah, muraqabah ma'iyah. Bagi siapa yang bersolok dan melalui ini semua, tentunya Allah telah kurniakan pengalaman seperti yang Allah sebut dalam ayat ini. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Inilah dinamakan mengenal Allah secara zauqi, menerusi amalan zikir dan muraqabah. Jadi apa yang kita amalkan ini ada dalilnya yang jelas dalam Quran, dalam sunnah, hadis. Siapakah orang yang mula-mula mengalami seperti yang Allah sebut dalam ayat ini tadi? Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Jawabannya, orang yang mula-mula dikurniakan oleh Allah rasa seperti yang disebut oleh Allah dalam ayat ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam ayat ini Allah tidak sebutkan Nabi, nama Nabi tak disebut. Kita dapat tahu kerana apabila Aisyah ditanya oleh sahabat bagaimana akhlak Rasulullah SAW, maka Sayyidatina Aisyah menjawab, innama khuluquhu al-Qur'an, innama khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu Quran.
Apa yang disebut oleh Allah dalam Quran itu semuanya sudah dihayati oleh Rasulullah, menjadi akhlak yang sebati dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kita wajib tahu ya, dalil-dalil seperti ini supaya kita beramal dengan ilmu yang jelas, bukan ikut-ikutan. Sebab itu pengalaman seseorang yang berzikir dan muraqabah bukanlah seperti yang didakwa oleh para pengkritik ahli zikir. Mereka mendakwa pengalaman orang berzikir ini tidak ada hakikatnya, semata-mata satu pengalaman yang didalangi oleh syaitan dan iblis yang dikenali dengan halusinasi. Itu ya, dakwaan itu, kritikan itu adalah satu kritikan yang membawa dosa besar, kerana berlawanan dengan apa yang Allah nyatakan dalam Quran. Memang setengah orang berzikir ditipu oleh iblis dan syaitan. Tipuan iblis dan syaitan ini hampir serupa. Yang inilah yang mungkin tepat sebagai satu pengalaman halusinasi sahaja. Dan ini mestilah kita awas ya. Kerana iblis dan syaitan sangat bersungguh-sungguh menghalang kita daripada zikrullah dengan berbagai cara, termasuklah menyesatkan kita menerusi amalan zikrullah. Saya ada seorang kawan yang pernah saya ceritakan, sama-sama belajar tarekat Ahmadiyah di Kota Baru. Dia dari Kedah. Sekitar pertengahan tahun 70-an. Kerana dia dari Kedah, susah nak datang ke Kota Baru zaman itu ya. Susah. Jadi dia datang sangat jarang menemui guru kita di Kota Baru. Kerana itu beliau berzikir bersungguh-sungguh, tapi beliau rasa tak puas zikir di rumah, zikir di surau atau di masjid. Beliau mau tempat yang istimewa. Karena itu beliau berzikir di dalam semak, di kaki Gunung Jerai. Di situ selama 2 tahun. Makan minum dia tak kira. Ada rakan-rakan yang kesian, sediakanlah juga makan minum ala kadar. Selama 2 tahun ketika berzikir itu didatangi oleh iblis yang mengaku sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebab itulah bila saya bertemu dengan beliau, saya tanya kenapa entah sudah tambah Ahmadiyah Qadiriyah. Jadi dia ceritalah pengalaman ketika berzikir di semak di kaki Gunung Jerai selalu didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu sebenarnya guru beliau. Sebab itu tarekatnya diubah, tarekat Ahmadiyah Qadiriyah. Ramai pengikutnya. Karena beliau mengaku sebagai syekh tarekat yang majdub,
Yang majdub itu akal pikirannya macam sudah hilang separuh, kan ingat Allah saja. Majdub, cakap-cakapnya pun macam tak betul, tapi pengikutnya kata majdub. Bukan itu saja, semasa Syekh Abdul Qadir Jilani datang, karena selalu datang, beberapa kali Syekh Abdul Qadir Jilani ajak beliau pergi hadir ke musyawarat exco wali-wali di seluruh dunia. Kita pun baru tahulah wali-wali ni ada exco. Selalu dia dipanggil hadir musyawarat para wali-wali. Beratus-ratus wali hadir daripada seluruh dunia. Dan musyawarat wali-wali di seluruh dunia kali terakhir mengambil keputusan kapan saya ini dilantik sebagai ketua para wali seluruh dunia dengan gelaran Sultanul Arifin. Coba bayangkan tuan-tuan, kan senang, ini kan tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan, senang saja. Gurunya yang mengajar tarekat puluh tahun pun tak sebut dirinya itu wali. Murid yang baru beberapa tahun bukan saja wali, tapi ketua para wali di seluruh dunia, bergelar Sultanul Arifin. Tapi ramai juga pengikut beliau, beratus-ratus, ribu-ribu juga, karena mereka tidak ada asas ilmu yang jelas. Mereka pun mendakwa, bila berzikir mereka pun dapat zuk. Ingat Allah, sampai ingat Allah saja. Ya. Zikir-zikir boleh jatuh panak. Ya. Tuan-tuan boleh tengok kat YouTube. Zikir, elok-elok duduk, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama berdiri pun masih elok, lama-lama bergoyang-goyang kiri kanan, serban pun jatuh satu-satu. Maka jemaah pun tergulik satu-satu. Akhir sekali gurunya pun tergulik. Panas. Ini kerana tidak ada ilmu. Jadi syaitan menggunakan konsep zauq untuk menipu orang yang berzikir. Sebab itu Ibnu Athilah kata antara 10 perkara yang boleh menyesatkan ahli zikir ialah apabila ahli zikir itu ketika zikir dia nak cari, dia nak dapat zauq. Bila dia bertahlil ke atau apa saja, muraqabah, dia nak rasa zikir itu. Kerana selalu diajar mengenal Allah secara zauqi. Lalu syaitan gunakan. Bila zikir dia rasa satu macam dalam rohani. Sehingga tak boleh dengar orang bertahlil la ilaha illallah, tak boleh dengar, mesti dia nak sama. Nampaknya baik tapi hakikatnya buruk. Sebab itulah Ibnu Athilah kata, siapa yang berzikir kerana nak mengejar zauq dalam zikir, itu tak lebih daripada penyanyi yang dah asyik menyanyi,
Mereka yang dapat rasa ya, hebatnya nyanyian itu dalam hati. Jadi ahli zikir yang mengajar rasa zauq dalam hati, sama juga penyanyi yang mengajar rasa seronok ketika bernyanyi. Tak ada beza. Jadi inilah ya, di antara tujuan kita berzikir apa dia? Untuk meningkatkan ilmu kita yang pada akal, daripada ilmu ke dalam hati, ilmu bertukar kepada ma'rifatullah. Maka kita disampaikan oleh Allah ke tingkat ihsan. Al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak lagi terasa melihatnya, anda akan terasa Allah sentiasa melihat diri anda. Ini juga zuk. Hadis Nabi juga ini menyentuh tentang zuk, mengenal Allah secara zauqi. Cuma kita mesti tahu membedakan mana zauq yang didatangkan oleh syaitan, oleh iblis, mana satu zauq yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita tak tahu. Sebab itulah kita ada guru, insya-Allah guru kita boleh bagi panduan. Ya. Yang ini, pengalaman ini salah, ini syaitan. Yang ini okey, betul. Sebab itu bila kita mencari guru, mestilah guru yang mempunyai ilmu yang sempurna dari semua aspek, supaya guru itu dapat menangani masalah yang dilalui oleh para murid. Tetapi di Malaysia ini dan di mana-mana pun ada guru-guru tarikat ini yang memang tak malu-malu pada jemaahnya mengaku kelebihannya tentang kasyaf, kelebihannya tentang ilmu, ya, kedudukannya yang tinggi sebagai wali kutub dan sebagainya. Dan tuan-tuan masih ingat di Ulu Kelang ada seorang tokoh guru tarekat baru memimpin tarekat 2 tahun. Dia sudah mendakwa, dikurniakan oleh Allah gelaran wali kutub. Ini bukan fitnah. Ketika saya dipanggil hadir ke surah dia, hamba Allah ni cerita, Ustaz dah tengokkan nama saya dalam surat. Kenapa saya gunakan gelaran wali kutub, Syekhul Kutub? Karena ketika saya berzikir di komplek makam Syekh Bahauddin di Bukhara, ketika itu saya dengar suara kutub, 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 kutub. Saya pun cakap, Haji, itu syaitan ji, iblis ji. 21 orang jemaah saya pun dengar. Saya pun kata, Ji, kalau seluruh dunia ini orang dengar kutub-kutub pun tak dipakai. Tapi dia selamba je. Tak ada pun nak dengar cakap saya. Sebab dia yakin. Tak lama kemudian
Dia panggil saya lagi, Ustaz, saya dapat duit 9 juta. Dari mana lagi? Harta semua Allah punya lah. Ya Allah. Duit ini ada dekat satu bank di Labuan. Bila-bila kita boleh ambil. Saya diarah 9 juta ini dibagi 3. Saya sendiri 3 juta, Ustaz 3 juta. Dalam hati saya, wah ini nak jadi jutawan. Seorang lagi, saya lupa nama, 3 juta. Saya pun terus saya tak malu-malu. Haji, kawan saya di Bangi, dia baru saja panggil saya ke rumah. Dia kata, Zaid, kau tahu tak, sekarang ini saya sedang merancang menubuhkan satu institusi keuangan yang terbesar di dunia, keuangan Islam. Saya tanya, modal dari mana? Harta daripada Allah, modal langsung daripada Allah. Saya dah tengok uang melaut sejauh mata memandang. Itulah Allah akan bagi kepada saya. Kawannya, saya tak malu-malu lah. Ini semua syaitan. Tidak betul. Dia kata betul. Sekarang ini menunggu kelulusan dari Rasulullah. Memorandum saya ini sudah siap. Malam ini seorang pegawai saya akan pergi ke Mekah untuk mendapat tanda tangan Rasulullah di dalam Kaabah. Rasulullah ada dalam Kaabah. Kata saya, aduh, jauhnya. Awak ni dah jauh, tersimpang. Ya, tunggulah tak jaya. Seminggu lagi saya datang. Macam mana? Surat belum ditandatangani oleh Rasulullah, menunggu lagi. Saya bawa seorang kawan nak jual tanah 20 ekar. Ini ada kawan nak jual tanah. Belilah, duit awak belian-belian melaut. Okey. Hari Rabu depan ambil duit tu. Hari Rabu depannya kawan saya ni nak ambil duit ni. Dia kata duit ada tapi tak boleh ambil. Inilah tuan-tuan, semuanya syaitan. Dia bertarekat Qadiriyah. Saya kata guru awak mesti, kalau tahu ini mesti awak kena marah. Tak ada, guru saya insya-Allah tak ada. Dia setuju. Betul Dalam beberapa hari kemudian dia dipanggil oleh guru dia supaya meninggalkan apa-apa itu semua. Tak lama kemudian tuan-tuan, guru tarekat ni yang mula kenal panggil saya lagi ke surau dia. Ustaz, saya panggil Ustaz ni ada satu perkara yang penting. Saya dapat pedang Imam Mahdi daripada Allah. Majlis penyerahannya akan diadakan bulan depan. Saya jemput Ustaz. Ustaz datanglah dalam majlis penyerahan pedang Imam Mahdi. Tapi tuan-tuan, sebelum hari penyerahan tu, beliau tiba-tiba kena stroke, mati. Jadi saya tak dapatlah hadir majlis penyerahan pedang Imam Mahdi. Ini semua adalah bohong. Itu Syekh Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Gurunya bawa suluk selama sejak umur 30 sampai meninggal dunia 94 tahun 94. Ada 60 tahun gurunya pun tak sebut wali pun tidak. Murid baru bawa suluk beberapa kali sudah mengaku sebagai wali kutub. Inilah yang merosakkan. Jadi saya fikir saya sudah cakap banyak. Selain daripada tadi
apa tadi, meningkatkan ilmu kita, berzikir ini juga untuk meningkatkan tauhid kita. Ini sangat penting. Bila kita menuhankan Allah, bukan cukup itu saja, mesti kita mentauhidkan Allah. Orang-orang yang dikenali ahli zikir mesti dia dapat mentauhidkan Allah dari segi zatnya, dari segi sifatnya, dan dari segi af'alnya. Sebab itulah bila kita bertahlil la ilaha illallah, la mawjuda illallah, tak ada zat yang wajib al-wujud kecuali zat Allah. Ini supaya dapat mencapai tauhidul zat. La ilaha illallah, muraqabahnya la ma'budah illallah. Tak ada Tuhan yang maha agung, yang maha besar, yang maha hebat, yang aku sembah kecuali Allah. La ma'budah illallah. Ketiga, la maqsuda illallah. Tak ada Tuhan yang maha sempurna menjadi tempat pergantungan hatiku kecuali Allah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'budah illallah, la maqsuda illallah. Kita amal tapi kita tak tahu. Ini Tuhan ajar kita amal sajalah, tak tahu pun tak apa. Tak boleh gitu. Mesti kita tahu kenapa kita ketika tadi la ilaha illallah, la mawjudah illallah, kenapa pula diikuti la ma'budah illallah, kenapa diakhiri la maqsudah illallah. Tujuannya ialah supaya kita dapat mencapai tauhid, tauhidul zat, tauhidul sifat, dan tauhidul af'al, atau sekurang-kurangnya tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Jadi saya fikir setakat ini dulu malam ni, masa dah 8.45 betul ke? Jam di belakang tu saya nampak. Ada siapa nak bertanya? Sila. Ada? Wakil-wakil yang bertanya selalu. Siapa yang ada nak bertanya? Jadi kalau tak ada yang bertanya, setakat ini sajalah. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham. Yang sangat penting ialah tipu daya syaitan. Karena tipu daya syaitan ni yang kita susah nak elakkan. Apa dia? Sumpah iblis, la uzayyinanna lahum fil ardi, nascaya aku akan kelirukan yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini yang kita paling takut. Benda itu salah, tapi karena syaitan sudah tipu kita, maka kita pun kata ini betul. Ini kan banyak berlaku. Katalah dalam bidang perubatan Islam, dalam bidang perubatan Islam banyak tipu daya iblis. Timbul di sana sini ustaz-ustaz yang menawarkan khidmat rawatan secara yang luar biasa. Keluarkan batu karang daripada pinggang, daripada apa itu mempedu, hanya diambil itu saja. Macam-macam. Kita fikir itu betul, tapi sebenarnya salah.
Setakat ini saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa li muallimina wa masyayikhina wa li muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum